Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan modul F024113 Network Structure Cabling. Untuk modul ini kita bermula dengan LA1A iaitu Identify Network Cabling Requirement. Untuk modul ini kita lebih kepada berkenaan dengan kabel, jenis-jenis kabel yang kita pakai untuk network cabling. Tujuan dalam pembelajaran ini, pelajar-pelajar mestilah boleh yang pertama terangkan jenis-jenis kabel rangkaian, yang kedua terangkan ciri-ciri kabel rangkaian, yang ketiga terangkan kebaikan keburukan kabel rangkaian, yang keempat terangkan struktur binaan kabel rangkaian, dan yang terakhir sekali adalah terangkan jenis-jenis konektor kabel rangkaian. Pastikan anda semua faham setelah tamat pembelajaran berkenaan dengan slide ini. Okey, untuk pengenalan pertama iaitu jenis-jenis kabel rangkaian, terdapat 3 jenis kabel rangkaian. Yang pertama twisted pair cable, yang kedua coaxial cable, dan yang ketiga adalah fiber optic cable. Okey, saya akan pergi satu persatu bermula daripada twisted pair, coaxial, dan last sekali adalah berkenaan dengan fiber optic cable. Okey, yang pergi kepada twisted pair cable. Okey, twisted pair cable juga dikenali sebagai kabel pasangan berpintal. Okey, dia berpintal menggunakan bahagian copper core untuk sesi penghantaran, alright, menggunakan isyarat elektrik untuk menghantar data. Untuk pengetahuan anda semua, apabila dia menggunakan kabel copper, jadi ataupun kabel kita dikenali sebagai kabel tembaga, dia menggunakan isyarat elektrik. Okey, menggunakan isyarat elektrik untuk menghantar data. Seterusnya, tiap-tiap wire dilapisi getah PVC. Kelajuan penghantaran data di antara 10 megabit per second sehingga 1 gigabit per second. Ini adalah kelajuan penghantaran data bagi kabel twisted pair. Seterusnya, twisted pair cable, terdapat 2 jenis kabel twisted pair. Yang pertama dikenali sebagai UTP, unshielded twisted pair, ataupun bahasa Melayu dia kabel tidak berlapis pasangan berpintal. Yang kedua adalah STP, shielded twisted pair, kabel berlapis pasangan berpintal. Kedua-dua ni akan saya terangkan dengan lebih detail. Ciri-ciri twisted pair cable, ia digunakan untuk tokering 4 sehingga 16 megabit per second, 10 besti internet 10 megabit per second, dan 100 besti 100 megabit per second. Harga yang murah berbanding dengan kabel coaxial. Harga kabel untuk kabel twisted ni lebih murah daripada kabel coaxial kabel. Senang untuk diputuskan, ditamatkan, crimping konektor yang sesuai digunakan. Bermaksud untuk penamatan, untuk pemasangan konektor, kabel twisted pair ni mudah untuk kita tamatkan. Alright, UTP selalu telah dipasang di dalam bangunan. Biasanya kalau struktur bangunan, contohnya kita membeli rumah baru ke apa semua, kabel UTP telah lengkap di rumah tersebut. Maknanya tiba-tiba kalau awak tengok kat rumah, dia ada port network dia, ataupun kita panggil dia faceplate. UTP menghadkan kelajuan dan jarak pada kadar yang tentu. Dia boleh hadkan kadar berapa kelajuan yang kita mahu. Kita nak speed dia tu berapa yang kita mahu. Seterusnya digunakan dalam media berkapasiti sederhana. Berikut adalah struktur binaan bagi STP, shielded twisted pair. Okey, untuk pengetahuan awak, di dalam pembelajaran ini anda ganti menghafal struktur binaan setiap kabel. Okey, kita mulakan dengan kabel STP ni. Terdapat 4 bahagian dalam kabel STP. Yang pertama twisted pair, yang kedua pair shield, yang ketiga overall shield, dan last sekali adalah outer jacket. Okey, dia ada 4 struktur binaan dia. Right? Terusnya iaitu unshielded twisted pair, kabel UTP. Kabel UTP ni ada 2 bahagian saja, iaitu twisted pair dan juga outer jacket.
kategori unshielded twisted pair. Yang untuk ni awak kena ingat sampai bila-bila macam mana kategori dia, bermula daripada kategori 1 sampailah yang terkini kita ada adalah kategori 6. Saya pergi satu persatu, bermula dengan kategori 1. Kategori 1 ni kegunaannya adalah untuk wire telefon. Wire telefon dekat rumah tu kita panggil kategori 1 ataupun Cat 1. Suara sahaja, doorbell wiring dan sehingga data sehingga 20 kilobit per second. Okey, ini untuk kabel telefon dekat rumah. Untuk kategori 2, data sehingga 4 megabit per second iaitu local talk. Jarang digunakan dalam rangkaian masa kini, tetapi masih digunakan dalam sistem pendawaian IBM dan rangkaian token ring. Ia walaupun dah lama tak pakai, tetapi masih dipakai untuk pendawaian IBM dan juga rangkaian token ring. Okey, yang seterusnya adalah kategori 3. Suara dan data sehingga 10 megabit per second, 4 megabit per second untuk rangkaian token ring. Okey, maknanya 4 megabit yang balance tu adalah kegunaan 4 megabit per second. Kategori 4 pula adalah data sehingga 20 megabit per second, 16 bit per second token ring, tetapi kurang digunakan isyarat frekuensi lebih 20 MHz. Alright, 16 megabit per second tu dia kurang digunakan, hanya 4 saja yang dipakai. Dan seterusnya adalah kategori 5. Data sehingga 100 megabit per second, internet, isyarat frekuensi lebih 100 MHz. Okey, dan yang seterusnya adalah kategori 5E. Data sehingga 1 gigabit per second untuk fast internet, frekuensi sehingga 200 MHz dan mengurangkan crosstalk. Alright, nanti kita akan bercerita balik berkenaan dengan crosstalk ni apa. Dan yang seterusnya dan yang terakhir sekali adalah kategori 6. Data sehingga 1 gigabit per second fast internet, sama seperti Cat 5e tetapi lebih baik daripada dari segi prestasi. Isyarat frekuensi padanya adalah 200 MHz. Maknanya kabel Cat 6 ni dia advance sedikit, dia lebih sedikit daripada Cat 5e. Okey, tolong ingat berkenaan dengan kategori, bermula daripada kategori 1 sampailah kategori 6. Okey, apabila kita masuk kepada bahasa rangkaian, kita dah tak panggil kabel tersebut sebagai kategori 5, kategori 5E, kategori 6. Kita sudah panggil kabel tersebut sebagai Cat 5, Cat 5E, Cat 6. Okey, nanti bila awak dah masuk belajar, kita awak nak minta ataupun suatu nak minta kabel ke apa semua, kita kena panggil Cat 5, Cat 5E, Cat 6. Okey, dan seterusnya perbezaan di antara kategori di atas ialah daripada segi pintalan yang ketat bagi setiap pasangan. Okey, dia punya pintalan dia bergantung kepada ketatnya pintalan tersebut. Okey, semakin baru, okey, semakin ketatlah dia punya pasangan wire dia tu. Pintalan yang ketat berfungsi menyokong kadar penghantaran yang lebih bermutu, kurang noise walaupun membuat kos yang lebih tinggi. Maknanya lagi ketat, maknanya menyokong lagi kadar penghantaran yang lebih baik. Okey, untuk penyambungan kabel twisted pair ni, kabel UTP dan STP ni menggunakan konektor yang sama, iaitu RJ45. Apa tu RJ45? Sekejap lagi saya akan tunjuk. Konektor RJ45 adalah yang paling sesuai bagi kabel Cat 5, ialah RJ45. Okey, kabel konektor dia. Ia merupakan penyambung yang dibuat daripada plastik dan kelihatan seperti penyambung bagi talian telefon yang besar. Maknanya talian telefon dekat rumah tu dia kecil, kita panggil dia RJ11. Tapi untuk network kita pakai RJ45, dia bersaiz besar. Satu slot dibentuk bagi membenarkan penyambungan dari hanya satu hala sisi sahaja boleh masuk. Maknanya dalam satu slot tu hanya satu kabel saja boleh masuk. Maknanya dalam RJ45 je terdapat 8 slot. Maknanya 8 kabel masuk di dalam lorong yang sama. Okey, lorong yang betul. RJ adalah singkatan daripada registered jack,
itu maksud RJ, bukan rappers cambang ke apa semua, bukan. Ini bermaksud registered jack, RJ45, yang mana idea asal tersebut turut diambil daripada penyambungan talian telefon. Okey, untuk susunan kabel, untuk pengetahuan anda semua, susunan kabel terdapat dua type. Yang pertama adalah type A dan juga type B. Okey, awak kena hafal kedua-duanya, type A dan juga type B. Saya terangkan kepada type A dahulu, di mana dalam type A terdapatnya 8 kabel. Apabila 8 kabel, terdapatnya pin dia ada 8. Pin yang pertama berwarna putih hijau, pin yang kedua adalah hijau, pin yang ketiga berwarna putih jingga, pin yang keempat adalah berwarna biru, pin yang kelima putih biru, pin yang keenam berwarna jingga, pin ketujuh berwarna putih coklat, pin ke-8 berwarna coklat. Alright, tolong hafal untuk type A. Macam mana nak hafal? Awak fikir-fikirkanlah macam mana nak hafal. Sama ada awak nak buat singkatan atau bagaimana caranya, terpulang pada awak. Okey, yang seterusnya type B. Okey, type B pun sama juga, mempunyai 8 pin dan mempunyai color dia berbeza dengan type A tadi, iaitu pin 1 berwarna putih jingga, pin 2 berwarna jingga, pin ketiga berwarna putih jingga, berwarna putih hijau, pin keempat berwarna biru, pin kelima berwarna putih biru, pin keenam berwarna hijau, pin ketujuh berwarna putih coklat, pin ke-8 berwarna coklat. Alright, yang untuk ni pun sama, tolong hafal. Okey, ini adalah susunan dalam kabel dalam konektor RJ45. Keadaan dia bermula daripada nombor 1 sampai dah nombor 8. Kalau tadi mulanya putih hijau, bermula maknanya pin yang masuk ke dalam konektor RJ45 ini adalah bermula dengan putih hijau dan diakhiri dengan warna coklat. Begitu juga dengan type B. Type B bermula dengan putih jingga. Maknanya pin nombor 1 bermula dengan putih jingga dan diakhiri dengan warna coklat. Alright. Keadaan dia kena menghadap yang berwarna gold. Susunan warna. Okey, kalau pada RJ45 susunan warna dia macam ni lah. Okey, maknanya bermula start daripada penggunaan type A dan yang seterusnya adalah penggunaan type B. Okey, tetapi dia okey, penyambungan kabel, penyambungan UTP Cat5 yang dilakukan mengikut jenis type A atau type B, kedua-dua belah penghujung kabel UTP akan menghasilkan kabel kategori straight kabel. Okey, nanti saya terang balik semula. Saya baca dulu. Jika penyambungan UTP Cat5 yang dilakukan di satu penghujung kabel mengikut jenis type A, manakala sebelah penghujung yang lagi satu disambung mengikut jenis type B, akan menghasilkan kabel kategori cross kabel. Okey, dekat sini unshielded twisted pair. Okey, kabel UTP. Okey, untuk pengetahuan awak, penggunaan straight dengan cross kabel ni dia mudah saja, di mana apabila dia mengatakan cross, dia menggunakan peralatan yang berbeza. Kalau cross menggunakan peralatan yang sama, kalau straight menggunakan peralatan yang berbeza. Contohnya, kita letak router dan juga PC. Kabel yang kita pakai adalah jenis straight. Okey, untuk penyambungan jenis straight kabel, okey, untuk penyambungan jenis straight kabel, dia ada signal setiap pin tu. Okey, kita pergi satu persatu, iaitu yang pertama sekali adalah pin 1. Pin 1 adalah warna putih oren. Dia punya kabel yang sebelah lagi satu, okey, pin yang lagi satu ada berwarna putih oren. Transmit dia adalah negatif. Pin yang kedua adalah berwarna orange. Okey, pin kedua pun berwarna oren. Transmit dia adalah, signal dia adalah transmit positif. Yang seterusnya white green. Okey, pin yang seterusnya adalah white green. Receiver dia adalah negatif. Yang keempat blue. Yang kelima white blue. Yang keenam green. Pin pun green. Receiver dia adalah positif. Alright. Yang untuk ni pun tolong ingat, jumlah signal yang ada adalah 4, iaitu
pin 1 transmit negatif, pin 2 positif, transmit positif, pin ketiga receive negatif, pin ke-6 receive positif. Seterusnya, untuk unshielded twisted pair UTP ni, apabila peralatan yang sama, penggunaan kabel yang kita pakai adalah cross kabel. Okey, tadi kalau straight peralatan yang berbeza, kalau cross peralatan yang sama. Alright. Untuk penyambungan jenis cross kabel, dia punya signal dia berbeza sedikit. Okey, kita pergi kepada pin yang pertama iaitu white orange, dan yang sebelah dia white green, signal transmit negatif. Yang kedua adalah orange, pin kedua orange, yang sebelah pin 2 adalah green, transmit positif. Yang ketiga, pin ketiga adalah white green, pin sebelah konektor dia berwarna white orange, receive negatif. Yang keempat tiada, yang kelima tiada, yang keenam adalah green orange, dia punya signal dia adalah receive positif. Maknanya dia ada 4 juga, iaitu pin 1 transmit negatif, pin kedua transmit positif, pin ketiga receive negatif, pin ke-6 receive positif. Okey, tolong ingat. Seterusnya adalah keburukan kabel UTP. Keburukan atau kekurangan penggunaan kabel UTP ialah pehantaran data boleh terganggu oleh signal dari radio dan electrical interference. Okey, maknanya kabel UTP ni dia mudah terganggu dengan signal radio ataupun pemasangan alat-alat elektrik. Okey, ini dia punya kelemahan dia. Alright, dan yang seterusnya, UTP tidak sesuai digunakan untuk persekitaran yang dikelilingi oleh peralatan elektrik. Dia tidak sesuai dekat dengan peralatan yang banyak peralatan elektrik. Dia boleh mengganggu dia punya signal dia. UTP sering digunakan untuk rangkaian menggunakan tokering topologi. Maknanya dia pakai untuk sesuai untuk tokering topologi. Alright, itu adalah kekurangan atau keburukan kabel UTP. Yang seterusnya adalah DTE dan DCE. Apa tu DTE? DTE adalah data terminal equipment. Apa tu DCE? Data circuit equipment. Okey. DTE adalah perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai menerima signal dari pusat dan melanjutkan ke user. Alright. DTE biasanya data yang digunakan untuk contohnya penggunaan perangkat komputer. Manakala untuk DCE pula ada data communication equipment, adalah contoh penggunaan dia adalah hub, switch, modem. Okey, itu adalah contoh peralatan bagi DTE dan juga DC. Ini adalah contoh hub. Okey, ini contoh penggunaan hub. Ini adalah penggunaan switch. Alright. Okey, bentuk penyambungan jika menggunakan DTE ke DTE, gunakan kabel cross kabel, maknanya peralatan yang sama. DTE dengan DTE peralatan yang sama. Kalau DCE ke DCE, peralatan yang sama juga, kita guna cross kabel. Kalau DTE ke DCE guna straight kabel, peralatan yang berbeza, kita kena pakai straight. DCE ke DTE menggunakan straight kabel, maknanya peralatan yang berbeza. Macam saya cakapkan tadi, peralatan yang sama kita pakai cross, peralatan yang berbeza kita pakai straight. Okey, untuk ringkasan bagi spesifikasi dan panjang maksimum bagi kabel, sepatutnya saya akan tunjukkan ni di last slide, di mananya adalah perbezaan, tetapi dekat sini saya terangkan dahulu bagi awak nampak lah. Maknanya untuk spesifikasi kabel UTP, spesifikasi dia 100 BST, dia punya speed dia punya panjang maksimum tanpa penggunaan repeater. Repeater ni sebagai pengulang, maknanya jarak dia boleh sampai.
Alright, jarak dia hanya 100 meter. Untuk coaxial iaitu thin coaxial 10 base 2, jarak panjang maksimum dia 185. Thick coaxial 10 base 5, jarak maksimum dia 500 meter. Dan yang terakhir sekali adalah fiber optik 10 base F. Okey, untuk fiber optik tiada panjang maksimum yang diperuntukkannya. Okey, kalau awak tengok kat sini, awak dah boleh nampak lah apa yang kabel yang terbaik boleh dipakai. Tamat sudah berkenaan dengan kabel twisted pair cable. Seterusnya kita akan masuk kepada coaxial cable. Coaxial, okey, dia merupakan kabel yang biasa digunakan dalam sistem rangkaian, berfungsi sebagai media pengantaran maklumat suara, gambar dan data komputer. Okey, untuk pengetahuan, kabel coaxial ni lebih kepada media ataupun untuk suara, untuk gambar dia amat sesuai. Tetapi penggunaannya semakin lama semakin berkurangan sekarang ni disebabkan dengan penggunaannya agak memerlukan penjagaan. Lepas tu kebanyakan peralatan sekarang menukar kepada penggunaan kabel yang lebih mudah dan tahan lama. Okey, ia mampu menghalang gangguan daripada luar. Kalau kabel unshaded tadi, dia tidak boleh menghalang gangguan daripada luar, tetapi kabel coaxial ni agak sesuai untuk menghalang gangguan daripada luar. Kelajuan data dia sehingga 10 megabit per second. Okey, ini adalah keratan rentas bagi kabel coaxial cable. Okey, untuk pengetahuan awak, ini pun kita kena hafal dalam kita kena ingat struktur binaan kabel coaxial cable. Okey, untuk kabel coaxial cable ni ada 4 bahagian. Yang pertama adalah copper core, yang kedua dielectric insulator, yang ketiga adalah braided metal shield, dan yang keempat adalah VBC jacket. Ada 4 part yang ada pada kabel coaxial. Yang seterusnya adalah, ini adalah gambar sebenar kabel coaxial, iaitu dia ada part dia 4 bahagian. Inilah perbezaan dia, ada 4 bahagian start daripada depan sehinggalah ke belakang. Alright, lapisan kabel coaxial terdapat, saya kat sini saya akan terangkan lapisan kabel coaxial. Yang pertama iaitu copper core, lapisan yang paling dalam menghantar isyarat maklumat data komputer. Ini adalah core yang untuk menghantar isyarat. Yang kedua, isyarat elektrik sebagai media penghantaran. Sama saja macam kabel UTP dan STP tadi. Isyarat dia menggunakan isyarat elektrik sebab dekat depan dia menggunakan core jenis copper ataupun tembaga. Okey, yang seterusnya adalah dielectric insulator, dibuat daripada plastik sebagai penebat. Okey, terdapatnya plastik berwarna putih, ia menggantikan sebagai penebat. Seterusnya adalah braided metal shield, wayar halus yang tersusun sebagai pengalir ke bumi. Okey, yang untuk ni dia keadaan kabel dia halus. Apabila contohnya nak buat amali nanti, janganlah buang pula kabel yang dekat atas tu, ingatkan tak guna. Ia digunakan untuk sebagai pengalir ke bumi, dan kegunaannya ada lagi lah untuk menyekat laluan luar seperti EMI dan juga RFI. Dan yang seterusnya adalah jacket, lapisan yang paling luar diperbuat daripada bahan jenis PVC seperti Teflon dan juga polyethylene. Okey, dia diperbuat daripada Teflon atau polyethylene dan campuran. Okey, melindungi kabel daripada rosak. Okey, jenis-jenis kabel coaxial. Okey, terdapat 2 jenis kabel coaxial. Yang pertama, thin coaxial, dipanggil sebagai thickness. Spesifikasi dia 10 base 2 ataupun 10 base 2. Jarak maksimum adalah 200 meter sahaja. Okey, tanpa penggunaan repeater. Yang kedua adalah thick coaxial, dipanggil sebagai thick neck. Spesifikasi 10 base 5, jarak maksimum adalah 500 meter tanpa penggunaan repeater. Dan pilihan utama dalam sistem rangkaian, kalau penggunaan dalam sistem rangkaian,
dia akan pakai thick coaxial. Ciri-ciri kabel coaxial yang pertama adalah membawa kapasiti medium iaitu 1 megabit per second sehingga 10 megabit per second. Dia punya kapasiti medium dia. Alright, digunakan untuk Ethernet system 10 megabit per second. Kos yang mahal berbanding dengan kabel UTP. Dia mahal daripada kabel UTP. Mampu menghalang gangguan signal daripada luar, jarak penyambungan yang jauh. Okey, dia boleh sambung jarak dia jauh daripada kabel UTP. Menggunakan isyarat elektrik untuk menghantar data. Tadi saya telah maklumkan, apabila dia kabel copper, dia menggunakan isyarat elektrik untuk penghantaran data. Kelebihan kabel coaxial. Okey, di sini saya senaraikan ada 4 kelebihan kabel coaxial. Yang pertama adalah mempunyai pelindung data tersendiri. Alright. Kadar attenuation yang rendah pada line frekuensi, mengurangkan kesan gangguan luar seperti interference signal dan juga noise, dan yang terakhir adalah meminimumkan pancaran radiasi isyarat. Konektor coaxial cable. Konektor adalah bahagian paling lemah dalam sistem network. Oleh itu, penggunaan konektor jenis crimping adalah yang terbaik. Okey, sama juga macam kabel UTP dan STP. Dia menggunakan kabel yang konektor yang jenis crimping. Okey, untuk kabel coaxial ni, kabel ni dia biasanya dia dibuat daripada jenis besi. Yang biasa digunakan adalah konektor jenis BNC, iaitu Bayonet Nail Concealment. Okey, keadaan dia kalau kita tengok pada gambar tu, dia besi sepenuhnya. Okey, terdapatnya satu jarum yang berwarna gold tu. Okey, dan penyambung untuk konektor dia pun besi. Kat situlah kita akan crimpingkan dia. Dan yang TNC, Threaded Nail Concealment, ini biasanya digunakan untuk sistem audio. Ini pun sama untuk sistem audio, iaitu SMB, Sub-Miniature Version B. Right. Dan yang seterusnya adalah MCX, Micro Coaxial Connector. Yang untuk ni biasanya digunakan dalam box lah. Okey. Okay, kalau nak ceritakan dia punya konektor dia memang banyak. Okey, ada macam-macam versi, macam-macam keluaran dengan teknologi sekarang ni, macam-macam jenis konektor coaxial digunakan. Okey. Saya rasa berkenaan dengan kabel coaxial cable. Kita akan teruskan selepas ini adalah berkenaan dengan fiber optic cable. Alright. Okey, kabel fiber optic cable, struktur binaan dia terdapat 5 struktur binaan kabel fiber. Yang pertama dikenali sebagai core. Alright. Core ni sangat halus, umpama sehelai rambut. Okey, yang kedua adalah cladding. Yang ketiga adalah coating. Yang keempat adalah stringing fiber atau dikenali sebagai Kevlar. Dan yang kelima adalah kabel jacket dia. Ciri-ciri kabel fiber optik. Yang pertama, insulating jacket luarannya diperbuat daripada Teflon atau PVC. Dia diperbuat daripada Teflon atau PVC. Alright. Kevlar fiber membantu menguatkan lagi kabel dan menghalang daripada pecah. Okey, pada kabel fiber ni terdapatnya yang struktur binaan yang keempat tu, stringing member ataupun dikenali sebagai Kevlar. Dia membantu menguatkan keadaan kabel tu. Dia kalau kita tengok dia bentuk seperti tali ataupun berbulu. Dia membantu menguatkan lagi struktur kabel tersebut. Kabel disalut plastik sebagai cushion untuk tengah fiber. Dekat tengah-tengah tu disalut plastik untuk sebagai protect keadaan core tersebut. Bahagian tengah core dia berbuat daripada kaca dan juga plastik. Core dia yang menghantar signal tu dia berbuat daripada kaca dan juga plastik. Okey, kita pergi satu persatu, iaitu core. Apa tu core? Core berada pada kedudukan tengah kabel fiber, di mana cahaya dihantar melaluinya. Okey, cahaya dihantar melalui core. Diameter adalah 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Dan yang seterusnya adalah cladding.
cladding di lapisan luar gentian optik, iaitu core, di mana ia berfungsi untuk memandu cahaya yang melalui core serta melindungi core. Okey, maknanya cladding ni dia memantau ataupun menghadkan penghantaran data. Dia tidak boleh lebih daripada kawasan dia. Maknanya dia memandu cahaya tersebut. Seterusnya kita ada coating ataupun kita kenali sebagai buffer coating atau primary coating. Di selubung plastik yang bertujuan melindungi serat dari kerosakan yang diakibatkan dari lengkungan kabel dan gangguan luar, misalnya kelembapan. Okey, maknanya coating ni untuk melindungi kabel tersebut dan juga mengelakkan daripada kelembapan pada kabel. Alright, dan seterusnya adalah string member atau stringing fiber atau dikenali sebagai Kevlar, membantu menguat dan menghalang daripada patah. Okey, yang tadi saya dah terangkan itu Kevlar. Ia menguatkan lagi struktur binaan kabel tersebut dan mengelakkan core daripada patah. Dan yang terakhir sekali adalah string member ataupun jacket, auto jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang menyebabkan kerosakan pada bahagian core daripada terluka. Okay, terdapat 3 elemen dalam sistem gentian optik ni. Yang pertama adalah pemancar, yang kedua adalah gentian optik dan yang ketiga adalah penerima. Maknanya apabila lengkap 3 elemen ini, maka terhasillah penghantaran data menggunakan fiber optik. Maknanya pemancar ataupun dikenali sebagai transmitter, yang kedua adalah gentian optik dan yang kedua adalah gentian optik dan yang ketiga adalah penerima ataupun receiver. Apakah kegunaan kabel fiber ni? Siapa yang pakai? Siapa yang selalu guna sekarang ni? Alright. Satu persatu, iaitu banyak digunakan di telekom. Kalau nak ceritakan telekom ni memang dah lama memakai kabel fiber optik. Dia antara yang terawal di Malaysia menggunakan kabel fiber optik. TMB dan syarikat-syarikat komunikasi, CCTV untuk kawalan keselamatan bangunan, rangkaian komputer dan juga LAN. Maknanya sekarang ni semua network sekarang ni more kepada fiber optik. Kalau dulu lebih kepada kabel UTP, sekarang ni banyak menggunakan kabel fiber optik disebabkan dengan kelajuan, dengan keselamatan dan juga senang untuk disenggara. Rangkaian sistem komunikasi dalam ken tentera, kawalan dan komunikasi dalam pesawat. Okey, untuk ken-ken tentera banyak memakai pakai kabel fiber. Kawalan dan komunikasi kabel kapal laut, sistem kawalan pada loji nuklear. Negara-negara maju yang menghasilkan nuklear, dia orang telah mula memakai kabel fiber optik. Penghantaran data dan isyarat kawalan dalam industri kawalan. Industri kawalan mereka memakai kabel fiber optik. Dan seterusnya sambungan antara monitor dan alat pengukur di kilang atau makmal. Untuk proses pengukuran baik di kilang ataupun makmal, mereka menggunakan kabel fiber optik. Okey, kelebihan kabel fiber optik. Okey, kat sini berapa kelebihan kabel fiber optik. Yang pertama adalah bandwidth jalur, lebar jalur, merujuk kepada julat frekuensi bagi kabel yang membawa maklumat. Okey, maknanya berapa banyak frekuensi yang boleh bawa untuk sesuatu maklumat. Fiber boleh menghantar berapa gigabit per second pada jarak beratus kilometer. Maknanya dia boleh hantar data berapa ratus gigabit per second untuk jarak yang panjang. Maknanya jarak yang berkilometer. Beribu saluran suara boleh digabungkan bersama dan dihantar melalui satu kabel fiber. Maknanya satu saluran suara boleh digabungkan dalam satu kabel. Maknanya dalam beribu banyak suara boleh dihantar melalui satu kabel fiber. Seterusnya adalah ukuran dia kecil, ringan, nipis dan juga fleksibel. Okey, dia ni kabel fiber ni dia tak macam kabel copper, kabel UTP apa semua dia berat. Tapi untuk kabel fiber optik ni dia ringan, nipis dan fleksibel. Mengurangkan kos. Okey, ini yang paling penting sekali apabila kita membuat sesuatu rangkaian komputer adalah untuk kurangkan kos.
saiz dan berat lebih kecil, dan yang paling penting sekali, maksimum ketahanan sehingga 40 tahun. Dia boleh tahan sehingga 40 tahun. Data di dalam sukar untuk dibaca. Okey, data untuk kabel fiber ni agak sukar, agak payah untuk dibaca. Alright. Data selamat daripada gangguan. Tiada gangguan daripada luar, maknanya agak susah untuk orang nak baca. Okey, untuk explore, untuk kita tahu maklumat. Penghantaran data lebih selamat kerana kurang gangguan, terutamanya gangguan cakap silang ataupun crosstalk. Kalau nak cakap berkenaan dengan crosstalk tadi, saya telah cuba saya dah terangkan tadi. Crosstalk ni umpama penggunaan telefon dahulu, contohnya penggunaan public phone. Apabila kita bercakap, di sebelahnya ada orang juga bercakap. Crosstalk ni berlaku apabila kita bercakap tu ada keluar suara orang di sebelahnya, bukan suara di luar, tetapi suara di dalam telefon. Itu kita panggil dia crosstalk. Gangguan elektromagnetik dan gangguan lain. Tiada masalah pintasan ataupun short circuit. Kalau kabel copper biasanya berlakunya short circuit, tapi fiber optik tak ada berlakunya short circuit. Tiada pembumian, tak perlu kita nak buat ground pembumian. Alright. Kekuatan mengenai masalah elektromagnetik, noise seperti radio, motor dan kabel-kabel berhampiran. Maknanya tak ada gangguan elektromagnetik. Contohnya ada radio, motor ataupun kabel atau kabel-kabel elektrik, tak ada gangguan elektromagnetik. Kekurangan fiber optik, walaupun nak cakap fiber optik ni antara kabel yang power lah, okey, tetapi dia ada kekurangan dia. Kalau awak dah nampak sekarang ni, tadi saya terang kabel unshielded, kabel STP, UTP, kabel coaxial, kabel fiber optik ni adalah yang terbaik. Tetapi ada kekurangan dia. Okey, apa kekurangan yang ada pada kos membaiki fiber optik lebih mahal berbanding dengan kabel copper. Okey, dia mahal. Dia nak baiki dia, nak repair dia agak mahal dengan kabel copper. Kos permulaan sangat tinggi. Untuk permulaan dia sangat tinggi. Kerja-kerja membaiki gentian lebih rumit kerana peralatan khas diperlukan semasa menghubung dua guntian optik untuk memastikan cahaya melalui gentian. Okey, dia nak membaikinya agak rumit kerana memerlukan peralatan khas. Apa peralatan dia khas dia? Okey, kita perlu mesin splicing, peralatan nak maintain, nak tembak laser apa semua, kita kena perlu peralatan khas. Semasa penyambungan ia perlu bersih bagi mengelakkan kehilangan cahaya ataupun data. Okey, semasa kerja-kerja proses fiber ni, dia kena bersih. Okey, kalau kita buat kabel coaxial ataupun kabel UTP tu kotor tak apa, tapi fiber ni kalau kita buat kerja tu dalam keadaan tempat tu tangan apa semua, dia ada efek. Okey, dan boleh menyebabkan loss yang banyak. Menggunakan OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Ini adalah untuk kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan, kita kena pakai OTDR ni. Mana-mana syarikat kontraktor nak buat maintenance, nak pasang mula, memerlukan OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Jenis-jenis kabel fiber optik. Okey, jenis-jenis kabel fiber optik, kita kena tahu apa itu mode. Apa tu mode? Mode merupakan satu bentuk pergerakan medan elektromagnetik. Maknanya pergerakan medan magnet. Okey, macam mana pergerakan dia? Okey, terdapat jenis kabel fiber. Yang pertama yang kita gali sebagai multimode fiber optik. Multimode berarti banyak laluan, iaitu multi. Biasa digunakan dalam banyak peranti optikal. Okey, biasa digunakan dalam peranti optikal, digunakan pada penyambungan sistem rangkaian, lebih kepada LAN. Sesuai digunakan untuk jarak dekat dan sederhana. Mempunyai saiz core antara 2.5 kali 10 inci atau berdiameter 62.5 mikrometer atau 50 hingga 100 meter. Menggunakan LED sebagai medium perhantaran. Dia nak hantar, nak tembak cahaya menggunakan LED, light emitting diode. Cahaya boleh bergerak dalam teras dengan melalui beribu-ribu laluan. Okey, cahaya boleh
melalui trace dengan beribu-ribu laluan, macam-macam dia boleh lalu kat sini. Dalam satu kabel dia boleh lalu dalam beribu laluan. Mempunyai wavelength panjang gelombang antara 80 sehingga 1300 nanometer. Mempunyai dua jenis. Okey, dalam kabel multimode ni terdapat dua jenis pula kabel, iaitu dikenali sebagai step index multimode dan graded index multimode. Alright. Ini adalah gambar raja penghantaran cahaya bagi kabel multimode. Okey, keadaan dia penghantaran cahaya dia agak berselerak, di mana kalau awak tengok tu dia punya core dia saiz dia 50/22.5 mikrometer, dia punya cladding dia 125 mikrometer. Yang seterusnya adalah kabel single mode fiber, disebut sebagai single mode, single, satu, kerana penggunaan kabel optik ini hanya menyebabkan terjadi satu mod cahaya sahaja yang dapat tersebar melalui core pada suatu waktu. Okey, dia ada satu saja laluan kabel dia cahaya dia lalu satu saja. Kalau multimode tadi banyak, tapi kalau single mode satu saja. Diameter core lebih kecil, mempunyai core yang sangat kecil, iaitu antara 3.5 kali 10 negatif 4 inci atau berdiameter 7 hingga 10 mikrometer. Okey, mikrometer maknanya kecil lah. Menggunakan infrared laser light ataupun ILD sebagai penghantar. Untuk tembak cahaya dia menggunakan ILD. Penghantaran data lebih tinggi dan jarak sehingga 50 kali lebih daripada multimode. Maknanya dia lagi advance, lagi power daripada kabel multimode 50 kali ganda. Okey, mempunyai wavelength panjang gelombang antara 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Dia punya panjang gelombang dia biasa digunakan untuk sistem submarin dasar laut. Okey, dia digunakan untuk sistem dekat dasar laut dan penghantaran data dalam jarak yang jauh, syarikat telekomunikasi dan kabel TV. Okey, syarikat telekomunikasi banyak pakai kabel jenis single mode ni. Ia boleh menghantar data pada jarak yang sangat jauh dengan kelajuan yang sangat tinggi. Dia boleh hantar data dengan jauh, tapi kelajuan dia sangat tinggi. Mempunyai satu jenis saja. Kalau tadi multimode ada dua jenis, tapi untuk kabel single mode ni ada satu jenis kabel saja, iaitu single mode step index. Okey, ini adalah pergerakan cahaya bagi kabel single mode. Okey, dia hanya satu arah saja. Okey, kalau kita tengok saiz core dia 9 mikrometer, dia punya cladding 125 mikrometer. Konektor untuk fiber optik. Fiber optik ni ada juga konektor. Okey, kalau tadi kita belajar UTP ada konektor dia RJ45. Kalau Corsair ada konektor dia BNC. Okey, untuk konektor fiber optik berbagai lah. Alright, salah satu dia adalah SC connector, subscriber connector, sesuai digunakan untuk kabel jenis single mode, mudah digunakan, murah, mudah untuk dipasang dan dicabut. Okey, ini adalah ST connector, straight tip connector. Connector ini mirip connector BNC, dia seakan sama dengan connector Corsair, tetapi dia berbentuk bionic, berkunci, dia kecil, sesuai digunakan untuk kabel jenis single mode dan juga multimode. Dia sesuai untuk kabel single mode dan juga multimode, mudah untuk dipasang dan yang terusnya FC connector, ferrule connector, digunakan untuk kabel single mode dengan ketetapan yang sangat tinggi dan menghubungkan kabel dengan transmitter dan receiver. Yang seterusnya adalah LC connector, lucent connector, berukuran sekitar setengah ukuran daripada SC. Dia lebih kecil daripada SC connector. Connector LC digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi, di mana beberapa serat berhenti di dalam ruang tertutup. Alright, connector LC dapat digunakan dengan kabel single mode dan juga multimode. Dia boleh pakai kedua-duanya, iaitu kabel single mode pun boleh, multimode pun boleh. Mempunyai loss sebesar 0.25. Dia ada loss juga, maknanya dia ada berlakunya pengurangan loss pada kabel tersebut lah. Okey, MU connector, miniature connector, ada macam. Okay, kalau nak ceritakan konektor untuk fiber ni dah banyak sangat dah keluaran dia. Ada konektor B-Connect, konektor D4 SMA, TST duplex, MTRJ, DIN E2000 dan berbagai lagi lah. Alright, saya rasa
fiber optik kabel dan juga pengenalan berkenaan dengan kabel, 3 jenis kabel yang saya telah terangkan. Semoga awak dapat faham dan kita akan lebih lagi mengenali kabel ni ketika membuat amali. Okey, sekian, terima kasih.